Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita pada hari ini. Hari ini kalau cikgu tak salah minggu ke-8 atau minggu ke-9 PDPR. Sebelum tu cikgu nak minta maaf sebab cikgu miss beberapa minggu PDPR sebelum ni disebabkan cikgu bertugas untuk menjaga peperiksaan SPM. Jadi tak apa, nanti kita akan catch up balik mana-mana yang kita tertinggal sebelum ni. Okey, baik. Hari ini kita akan tengok pada tajuk Music Jazz untuk tingkatan 2 ya. Okey, kita nak tengok sejarah tokoh-tokoh dan apa itu jazz sebenarnya. Okey, kita teruskan dengan video hari ini. Baik, apa itu jazz? Anda pernah dengar nama Louis Armstrong? Louis Armstrong pernah berkata, "If you have to ask what jazz is, you will never know." Jadi, maksudnya ialah anda tidak boleh tahu secara definitif, anda tidak boleh menetapkan satu ciri-ciri jazz secara spesifik kerana music jazz ini sentiasa berkembang. Okay? Untuk kita kenal music jazz, kita kena dengar. Louis Armstrong ialah seorang legenda music jazz pada tahun 1960-an. Skies are blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Okay, teruskan. Music jazz ni dimula ditemui oleh bangsa African American di selatan Amerika, terutamanya di kawasan New Orleans pada awal abad ke-20, maksudnya tahun 1920-an. Baik, elemen terpenting sekali dalam music jazz ialah improvisation. Dalam bahasa Melayu dia ialah improvisasi. Okey, jadi improvisation ialah kita mencipta sesuatu yang unik. Okey, jazz ialah muzik yang mempunyai satu rhythm, yang mempunyai harmoni, improvisation dan digunakan dan dimainkan menggunakan alat-alat muzik yang tertentu. Nanti kita akan tengok apa alat-alat muzik yang digunakan dalam music jazz. Ciri-ciri dia ialah improvisation macam yang cikgu terangkan tadi. Okay, kemudian penggunaan instrumen. Nanti lepas ni kita akan tengok apa instrumen yang digunakan dalam music jazz. Seterusnya ialah sinkopasi. Sinkopasi ni ialah, saya nak sebutkan okay, sinkopasi ni ialah satu music yang kita buat tidak mengikut tempo ataupun offbeat. Tapi offbeat dia yang terancang, bukan kita main sengaja main ketuk-ketuk drum. Okey, cara yang paling mudah ialah untuk kita faham ialah contohnya beat dia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Itu biasa kan? Kita dah tengok pada video drum yang lepas. Tapi kalau kita sinkopasi, kita off beat, kita ambil 4 tu kita tak nak. Kita ambil separuh daripada dia. Kita ambil note A 1/8 daripada dia, maknanya kita ambil N. Jadi 1 2 3 N, 1 2 3 N, 1 2 3 N, 1 2 3 N. Jadi 4 kita tak ambil. Itulah maksudnya sinkopasi. Okay, secara asasnya dia ialah off beat. Okey, seterusnya seterusnya ialah blues note. Blues note ni nanti cikgu akan tunjukkan demonstration menggunakan gitar. Dan yang akhir sekali ialah swing. Swing ni ingat lagi tak lagu yang kita buat dulu, Canon in Swing, ya, do ba do bi do wa ba da dap da dap do. Baik, itu ialah swing ni ialah satu tempo ataupun satu muzik yang kita bila kita dengar kita rasa macam nak menari. Okey, itu maksud swing. Okey, seterusnya alat muzik jazz macam yang cikgu sebutkan tadi.
alat jazz ni kita tidak ada satu okey mesti ada ini, mesti ada ni, tak. Dia bebas. Dia punya skop jazz ni sangat-sangat luas. Tapi secara asasnya kita ada rhythm section. Kita ada drum, ada gitar dan ada bass. Dan ada vokal. Okay, kemudian seterusnya kita ada brass. Antara alat muzik brass yang sangat-sangat popular untuk muzik jazz ialah trumpet, trombone, tuba, saxophone dan clarinet. Clarinet ialah bukan brass tapi wind instrument. Macam yang dimainkan oleh Encik Squidward. Ya. Okay. Kemudian seterusnya ada satu instrumen yang ikonik yang kita tengok kebanyakan music jazz menggunakan instrumen ini, iaitu double bass. Double bass ialah satu gitar bass yang sangat besar. Dia punya 4 atau 5 tali. Okay, kemudian dia tiada fret. Kalau kita tengok seperti itu. Mana? Ada? Okay. Gitar bass yang sana tu, yang ni, dia ada fret. Dia ada garisan-garisan pada neck dia. Tapi untuk double bass tiada. Jadi untuk bermain dia lebih susah kerana dia lebih tepat, kena meletakkan jari pada kedudukan yang lebih tepat. Baik. Dan salah satu masalahnya ialah dia sangat-sangat besar. Ini double bass ni kalau kita nak masukkan dalam IV pun tak muat. Nak kena bawa lori. Okay, baik, kita kemudian ada piano. Piano, grand piano ataupun electric piano ataupun organ, itu ialah ciri-ciri dalam music jazz. Okey, kita teruskan dengan blues note. Blues note ni ialah satu note yang ditambahkan pada satu scale. Sebagai contoh yang paling mudah sekali, kita tengok A minor pentatonic yang sana. A minor pentatonic tu bentuk dia berkotak-kotak. Okey, untuk A minor. Okey, scale dia ialah bermula daripada fret 5. Jadi 5. Ini ialah A minor pentatonic. Jadi kalau kita tengok ada okey, apa jadi kalau kita nak masukkan note blues untuk scale ini? Kalau kita tengok gambar yang sini hasil. Ni ada banyak ni. Okey, yang bulatan-bulatan warna biru tu. Ada bulatan warna biru letak dekat string nombor 1, 2, 3, 5 dan 6. Okey, jadi apa dia sebenarnya? Dia ialah satu note D sharp untuk A minor, untuk scale A minor. Kita tambahkan satu note D sharp. Untuk asalnya tak ada, D saja. Jadi kita tambahkan note D sharp sini dan juga sini. Sini. Okey, jadi apabila kita tambahkan note D sharp ni dalam pentatonic A minor, dia akan menjadi A minor blues scale. Jadi kita tambahkan sini D sharp dengan D sharp. Untuk sini D sharp ni kebanyakan orang untuk especially gitaris blues, mereka tak letak sini. Jarang letak sini, tapi mereka ambil 7 dan mereka half bend macam ni. Jadi okey, baik. Jadi itulah sedikit tentang blues scale. Baik. Jadi kita teruskan. Okey, perkembangan music jazz. Pada asalnya bila dia ditemui awal abad ke-20 tu, dia di New Orleans, dia dikenali sebagai Dixieland. Okey. Ini memang boleh dikatakan sebagai bentuk asal music jazz. Okey, kemudian dia berevolusi, dia menjadi swing. Dixieland ni
rancak. Kemudian swing ni tempo dia menjadi kurang sedikit. Kemudian dia naik semula apabila dia berevolusi menjadi bebop. Okey. Seterusnya, satu soalan yang penting ialah soul jazz. Soul jazz ni ialah di mana inilah asalnya daripada music blues, music soul dan juga music gospel. Jadi apabila sampai di tahap ini, dia berevolusi menjadi soul jazz. Okey, seterusnya dia mergekan, dia digabungkan dengan music samba. Samba daripada Brazil kan. Kalau kita tahu main bola sepak, Brazil samba kan. Okey. Untuk membentuk satu genre baru, iaitu bossa nova. Okey, bossa nova ni kalau kita nak kenal, kita dengar beat dia. Okey, cikgu akan tunjukkan satu video ni, kita boleh tengok. Okey, kita dengar beat drum dia. Ciri-ciri muzik samba di dalam ni, yang pertama sekali yang kita boleh dengar ialah instrumen. Dia ada menggunakan shaker, dia ada menggunakan drum pad dan seterusnya. Ada tamborin. Cuba kita dengar dia punya beat ya. Detak, 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 detak. Okey, dengar tempo dia. Okey, baik. Jadi kita boleh dengar itu ialah bossa nova. Kemudian ada jazz fusion. Ini yang paling moden, iaitu digabungkan dengan macam-macam instrumen dan macam-macam tempo, macam-macam note yang baru. Okey, itu ialah jazz fusion. Jadi itu saja untuk minggu ini. Maaf, minggu ni video yang sangat pendek, tapi kita akan sambung lagi. Kita ada beberapa minggu lagi sebelum kelas secara bersemuka. Jadi cikgu nasihatkan kamu ikuti semula apa-apa video yang sebelum ini, ulang kaji semula supaya tidak ketinggalan apabila kita bersemuka nanti. Dah tak sabar kita ada seminggu ini. Hari Khamis ni habis SPM, kemudian minggu depan kita ada cuti seminggu, dan naik itu ialah dah naik sekolah. Jadi pelajar-pelajar jangan lupa datang sekolah nanti dengan keadaan yang bersedia, rambut dah potong, kasut bersih, kasut hitam dan juga stokin hitam. Cikgu akan jumpa kamu lagi nanti. Sekian saja untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Sekian, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye.